Salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan industri padi di Malaysia. Industri padi merupakan industri utama dalam sektor pertanian yang melibatkan 322,000 orang pesawah pada tahun 2019. Industri ini dititik berat oleh pihak kerajaan kerana ia dapat menjamin bekalan makanan dan ia lebih diberi tumpuan apabila berlakunya peningkatan harga beras secara mendadak di seluruh dunia pada tahun 2008. Industri padi telah menyumbang kepada KDNK Pertanian sebanyak 3.45% dan ia juga menyumbang kepada KDNK Negara sebanyak 0.32%. Berdasarkan graf ini, kita dapat melihat bahawa Kedah merupakan negeri yang mempunyai keluasan pertanian padi yang terbesar di Malaysia. Ia juga diikuti dengan Sarawak yang merupakan negeri kedua yang mempunyai keluasan pertanian padi yang terbesar di Malaysia. Manakala, bagi keluasan pertanian padi mengikut Jelapang Padi, MADA atau dengan kata yang lain Lembaga Kemajuan Pertanian Muda mempunyai keluasan pertanian padi yang terbesar di Malaysia. Dan yang diikuti dengan KADA, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu. Mari kita lihat prestasi dan sumbangan ekonomi industri padi di Malaysia. Berdasarkan graf ini, kita dapat melihat pengeluaran padi di Malaysia pada tahun 1980 hingga 1990 telah menunjukkan penurunan. Namun begitu, selepas tahun 1990, ia telah menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan sehingga 2019. Sebab berlakunya penurunan pada tahun 1980 hingga 1990 adalah kerana keadaan cuaca yang buruk seperti musim kemarau dan musim hujan. Ia juga disebabkan ancaman serangga perosak dan wabak penyakit padi, terutamanya penyakit merah virus. Dan selain itu, peningkatan keluasan tanah sawah tebiah juga merupakan sebab penurunan pengeluaran padi. Walaupun begitu, peningkatan pengeluaran padi telah berlaku apabila dasar kerajaan ditambah baikkan. Misalnya, konsep pertanian secara berkelompok diaplikasikan di kawasan Jelapang Padi. Projek 10 tan sehektar juga dijalankan dengan mengamalkan amalan pertanian baik GAP dan mempraktiskan pengurusan ladang secara sistematik. Pesawat juga digalakkan untuk menggunakan jentera dan teknologi secara sepenuhnya. Berdasarkan graf ini, kita dapat melihat pengeluaran beras hasil pengaruh pengeluaran padi. Sama dengan hasil pengeluaran padi, pengeluaran beras telah menunjukkan penurunan sehingga 1990, namun juga menunjukkan prestasi yang memberangsangkan selepas 1990. Pengeluaran padi yang membawa kepada pengeluaran beras akan menentukan tahap sara diri beras di Malaysia. Kita dapat melihat bahawa pada tahun 1980, tahap sara diri beras telah menunjukkan peratus yang paling tinggi iaitu sebanyak 98%. Tetapi ia menunjukkan penurunan selepas tahun tersebut. Walaupun begitu, sejak tahun 2000, tahap sara diri beras di Malaysia telah dikekalkan dalam 70% dan ia disasarkan untuk mencapai 100% dalam dasar akhir makanan negara. Terdapat 5 dasar kerajaan yang diubahkan untuk meningkatkan hasil sektor pertanian dan salah satunya adalah industri padi. Dasar yang pertama adalah Dasar Pertanian Negara Pertama (TPN1), Dasar Pertanian Negara Kedua (TPN2), Dasar Pertanian Negara Ketiga (TPN3) dan Dasar Jaminan Bekalan Makanan (DJBM) dan akhirnya Dasar Akhir Makanan Negara (DAN). Tempoh pelaksanaannya adalah dari Rancangan Malaysia ke-5 hingga Rancangan Malaysia ke-11. Dasar Pertanian Negara Pertama dikukuhkan untuk meningkatkan pendapat petani secara maksimum dengan menggiatkan semula sektor pertanian. Strategi bagi industri padi adalah dengan memberi fokus kepada tanaman di kawasan Jelapang Padi
memajukan jenis tanaman baru dengan mengurangkan tanaman di luar kawasan jelapang padi secara berperingkat. Kemudahan pemberitan juga disediakan dan manakala dalam RMK6, pesawat juga diberi subsidi input dan harga sokongan untuk mengurangkan kos penanaman mereka. Perancangan secara berkelompok juga digalakkan. Dasar pertanian kedua dikupakan pada tahun 1992 dengan maklumat untuk mengikut perubahan struktur ekonomi. Strategi yang dijalankan adalah menggalakkan penggunaan benih yang berkualiti tinggi, mengamalkan amalan pertanian moden untuk meningkatkan hasil pengeluaran padi, dan pesawat juga disaran untuk menukarkan mod penanaman secara diri kepada penanaman secara komersial. Dasar pertanian ketiga dikupakan untuk memberi tumpuan yang lebih mendalam dalam kecukupan bekalan bahan mentah dan makanan. Strategi yang dijalankan adalah menarik balik pemberian subsidi input dan harga sokongan. Namun begitu, tanah baru akan dibuka untuk mengatasi masalah kekurangan tanah. Dasar jaminan bekalan makanan adalah khas digunakan untuk memastikan bekalan makanan dalam negara sentiasa dalam keadaan mencukupi, terutamanya berlaku isu harga bekalan makanan yang meningkat secara mendadak. Strateginya adalah untuk menggalakkan pesawat untuk melibatkan diri dalam aktiviti pemprosesan makanan dari kekeluaran beras. Yang terakhir, dasar agro makanan negara (DAN) dikupakan untuk meningkatkan produktiviti dan kemodenan sektor pertanian. Strategi khas untuk industri padi adalah menggunakan teknologi baru atau mengamalkan amalan pertanian moden diperkenalkan. Dalam RMK 10, pemberian subsidi input dan harga sokongan diperkenalkan semula untuk meringankan beban pesawat. Terdapat 4 isu atau masalah yang wujud dalam industri padi. Yang pertama adalah pertambahan penduduk. Berdasarkan graf ini, kita dapat melihat bahawa setiap 10 tahun, populasi penduduk di Malaysia semakin meningkat. Dan hal ini akan menyebabkan pengeluaran padi sentiasa tidak cukup dan akhirnya menyebabkan 3% daripada beras negara kita terpaksa bergantung kepada beras import. Hal ini akan menyebabkan peningkatan harga beras akibat peningkatan permintaan rakyat kita. Isu kedua adalah berlakunya kesusutan kawasan sawah padi. Antaranya adalah disebabkan oleh persaingan tanah dengan projek infrastruktur, komersial dan perumahan. Selain itu, sesetengah kawasan sawah padi dijual khas kerana hasil padi tidak menentu. Ada juga menjual sawah padi mereka kerana tanah sewa yang tinggi atau penawaran harga yang lumayan oleh pemaju. Sesetengah pesawat juga terpaksa menukar fungsi tanah kepada tanaman lain apabila berlakunya masalah pengairan. Mereka terpaksa menanam nanas atau pisang sebagai cara menyara diri yang lain. Isu ketiga adalah berlakunya kekurangan bekalan benih padi, terutamanya benih padi yang berkualiti. Contohnya, terdapat penyakit padi seperti siput kodang dan ia bertambah teruk apabila berlakunya masalah padi angin. Padi angin merupakan padi yang bertumbuh dengan lebih cepat tetapi ia tidak dapat ditual kerana rantingnya terlalu rapuh. Untuk menangani masalah benih padi, sesetengah pesawat terpaksa mendapatkan benih padi tanpa subsidi dari berbagai pihak swasta. Dan hal ini akan merugikan pesawat kerana kos penanaman padi mereka meningkat. Yang terakhir, isu COVID-19 yang berlaku sejak kebelakangan ini akan menyebabkan pemberian panik, larangan ekspor dan kemarau yang berlaku di negara pengeluar padi, terutamanya Thailand dan Vietnam. Hal ini akan menyebabkan kenaikan harga beras import meningkat. Oleh itu, padi beras nasional
Penas perlu memastikan stok beras dalam negara kita mencukupi. Kesimpulannya, industri padi dititik berat oleh pihak kerajaan kerananya dapat membekalkan makanan ruji, iaitu beras, untuk rakyat kita. Oleh itu, dicadangkan pihak kerajaan bekerjasama dengan pihak yang lain seperti perusaha sawah padi dan Penas untuk memastikan stok beras dalam negara kita sentiasa mencukupi dan seterusnya mencapai 100% tahap saraf diri di negara kita. Sampai di sini perbincangan saya. Sekian, terima kasih.